Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzadiana binti Rusdi dari kumpulan 14. Bersama-sama dengan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan rancangan pengajaran harian subjek sains tahun 4. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang iaitu Nur Ain Zahira, saya sendiri, Nurin Syafiqah dan Nur Wahida. Subtopik yang dipilih ialah fotosintesis iaitu di bawah tajuk Sains Hayat bahagian tumbuhan. Standard pembelajaran adalah diharap murid boleh menyatakan maksud bagi fotosintesis. Kedua, menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis. Ketiga, menyatakan hasil fotosintesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Dan yang terakhir ialah menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis melalui lakaran, TMK, penulisan dan lisan secara kreatif. Objektif pembelajaran ini ialah di akhir proses PDP, murid dapat memahami bahawa tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kedua, menyenarai karbon dioksida, air, cahaya matahari dan klorofil diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Ketiga, menjelaskan hasil fotosintesis melalui pemerhatian dan aktiviti dalam kumpulan. Dan terakhir, melakar gambar rajah dan memberi gambaran tentang proses fotosintesis. Dalam fasa permulaan atau set induksi ini, saya melaksanakan proses PDP secara dua hala iaitu pembelajaran berasaskan inquiry dan berpusatkan kepada guru dan murid di mana saya melibatkan murid-murid juga untuk berinteraksi dan bergerak aktif ketika PDP sedang berlangsung. Misalnya, saya menunjukkan sekeping gambar manusia dan haiwan sedang makan dan murid-murid perlulah menjawab atau memberi respons terhadap soalan-soalan yang telah saya ajukan kepada mereka. Antara soalan-soalannya ialah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan haiwan ini? Bagaimana pula dengan tumbuhan? Adakah tumbuhan juga makan untuk hidup seperti manusia dan haiwan? Kemudian, saya menunjukkan sekeping lagi gambar berkenaan dengan tumbuhan yang berbeza tumbesaran lalu menanyakan soalan. Dan soalan-soalannya ialah bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri untuk menjadi subur. Setelah diberikan beberapa soalan, saya mulakan sesi PDP dengan memperkenalkan tajuk fotosintesis kepada murid-murid. Pendekatan kad gambar yang saya gunakan itu adalah kerana ingin memberi idea dan merangsang pemikiran murid-murid tentang topik yang bakal mereka pelajari pada hari tersebut. Manakala untuk proses perkembangan yang berjalan selama 40 minit, guru akan menceritakan serba sedikit tentang keperluan dan hasil proses fotosintesis sebagai pengetahuan awal kepada murid. Guru juga akan menayangkan satu video daripada YouTube bagi menunjukkan proses fotosintesis berlaku bagi meningkatkan kefahaman murid. Rakaman akan dihentikan pada bahagian-bahagian tertentu untuk mendapatkan maklum balas murid. Antara soalan yang akan ditujukan kepada murid adalah bagaimana proses fotosintesis boleh berlaku, apakah yang diperlukan tumbuhan untuk membolehkan proses fotosintesis ini berlaku dan sekiranya manusia makan menghasilkan tinja, maka tumbuh-tumbuhan makan menghasilkan apa? Itu adalah contoh soalan lah. Okey, murid juga akan diminta untuk membuat kesimpulan berdasarkan tayangan video tersebut. Guru akan memanggil secara rawak untuk menerangkan perkara yang difahami tentang proses fotosintesis. Guru juga akan membentuk 9 kumpulan dengan 4 orang ahli, setiap kumpulan yang berbeza-beza tahap penguasaan untuk menghasilkan sebuah lakaran tumbuhan beserta dengan penerangan tentang keperluan dan hasil proses fotosintesis. Guru juga akan memberikan contoh lakaranlah kepada murid sebagai gambaran ataupun idea kepada murid. Okey, murid dikehendaki untuk membentangkan hasil kerja di hadapan kelas dan guru akan mengadakan sesi soal jawab. Okey, guru akan memberi komen untuk setiap perbentangan yang dilakukan oleh murid-murid. Guru juga akan memberikan ganjaran seperti hadiah gula-gula sebagai tanda penghargaan kepada 3 kumpulan yang terbaik dalam menghasilkan pembentangan kerja tadi. Okey, untuk BBM pada fasa perkembangan ini adalah komputer riba, projektor LCD, sumber video daripada YouTube, kertas mahjong, pen marker berwarna, pensel warna, kad gambar dan gula-gula. Okey, untuk nilai murni pula terdapat banyak iaitu keberanian, bekerjasama dalam kumpulan, hormat menghormati, bertolak ansur, berdaya saing,
tolong-menolong dan kreatif. Manakala untuk strategi PNP pula berpusatkan kepada guru dan pelajar menggunakan pendekatan komunikatif, pendekatan kolaboratif dan juga melibatkan kecerdasan pelbagai pelajar. Di sini juga kami menggunakan aplikasi teknologi lah seperti YouTube tadi. Okey, untuk fasa penutup yang berjalan selama 10 minit, murid akan diminta untuk menjawab soalan uji minda berkaitan dengan fotosintesis yang terdapat pada akhir subtopik pembelajaran dalam buku teks Sains tahun 4. Okey, guru juga akan membimbing jawapan pelajar dan mengulang semula hasil pembelajaran dan objektif pembelajaran yang dicapai oleh pelajar. Guru juga akan memberikan lembaran kerja tambahan kepada murid supaya murid lebih faham dengan pembelajaran pada hari ini. BBM yang digunakan bagi fasa penutup ini adalah buku teks dan buku aktiviti sains. Justeru nilai murni yang terdapat pada penutup ini adalah menerima teguran, mengucapkan tahniah dan terima kasih antara guru dan pelajar, kejujuran dan kerajinan. Antara strategi PNP pula adalah berpusatkan kepada guru dan pelajar dan menggunakan pendekatan komunikatif. Okey, refleksi untuk RPH ni adalah seramai beberapa orang pelajar yang dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan. Justru itu, seramai beberapa orang pelajar juga yang tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan akan diberikan latihan pemulihan. Okey, pelajar yang kurang menguasai ini akan diberikan bimbingan dan latihan secara individu lah bersama guru. Okey, cadangan penambahbaikan pula, murid akan mengulang kaji tajuk pembelajaran secara berkala di dalam kelas bersama guru. Kesimpulannya adalah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Bagi strategi PDP yang terdapat dalam RPH ni adalah pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan bersepadu, kecerdasan pelbagai, berpusatkan kepada guru dan pelajar dan menggunakan pendekatan kolaboratif, menggunakan pendekatan komunikatif dan pengaplikasian teknologi. Bagi kemahiran abad ke-21 pula, murid akan berdaya tahan, mahir berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, penyayang dan prihatin dan last sekali ada patriotik. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat pula, murid-murid akan dapat mengaplikasi dan juga menganalisis. Untuk elemen merintasi kurikulum iaitu EMK pula, bahasa Melayu, kelestarian alam sekitar, nilai murni dan juga sains dan teknologi. Untuk pentaksiran bagi RPH ni adalah prestasi kemahiran, rubrik, penilaian kendiri dan juga kertas pensel. Justifikasi pemilihan aktiviti ataupun kaedah ini kami bahagikan mengikut fasa, iaitu pertama, fasa permulaan. Dalam fasa permulaan, kami memasukkan set induksi yang mengambil masa 10 minit. Aktiviti pertama, kami menunjukkan sekeping gambar manusia dan sekeping gambar haiwan sedang makan, dan aktiviti kedua, guru menunjukkan sekeping gambar tumbuhan yang berbeza tumbesaran. Kami menjalankan dua aktiviti ini dalam set induksi ialah untuk membangunkan kemahiran komunikasi dua hala yang terdapat dalam elemen kemahiran pembelajaran abad ke-21. Selain itu, aktiviti ini dijalankan untuk menerapkan elemen merentas kurikulum iaitu nilai berani dan yakin apabila ditanya pendapat oleh guru. Jadi, sebab ataupun justifikasi kami memasukkan set induksi adalah kerana set induksi adalah antara elemen yang penting untuk kita pastikan murid ni sedia menerima proses pembelajaran dan pengajaran pada hari tersebut. Seterusnya untuk fasa perkembangan terdapat dua aktiviti utama iaitu penerangan oleh guru mengenai tajuk menggunakan buku teks dan juga video YouTube, dan aktiviti kedua ialah aktiviti dalam kumpulan serta pembentangan. Justifikasi untuk aktiviti di fasa perkembangan ini ialah pertama, strategi PDP iaitu melalui pengaplikasian teknologi di mana murid yang cenderung ke arah kecerdasan ruang visual akan lebih mudah faham sekiranya mereka menonton video YouTube tersebut. Kedua, kemahiran proses sains. Berdasarkan DSKP Sains Tahap 2, murid seharusnya mempunyai kemahiran memerhati dan meramal iaitu pemerhatian secara kualitatif untuk menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. Proses ini berlaku ketika guru menayangkan video tersebut
di mana murid perlu menonton, memerhati dengan tekun serta guru dapat mengasah kemahiran meramal murid dengan bertanyakan kepada mereka apakah yang bakal berlaku di akhir tayangan video YouTube tersebut. Dan seterusnya ialah kemahiran merekod maklumat atau idea. Proses ini berlaku ketika sesi perbincangan di dalam kumpulan serta murid akan belajar untuk mempersembahkan idea mereka dengan lebih sistematik. Ialah pembelajaran abad ke-21 di mana murid dapat mengasah kemahiran berkomunikasi mereka, iaitu ketika aktiviti dalam kumpulan di mana murid dapat meluahkan fikiran dan idea mereka dengan yakin dan kreatif. Kedua ialah kemahiran berkolaboratif. Murid dapat belajar pembahagian tugas seperti melakar tumbuhan, menulis proses fotosintesis dan juga membuat pembentangan. Keempat, elemen KBAT iaitu aras mengaplikasi. Murid dapat menggambarkan proses fotosintesis mengikut pemahaman sendiri. Seterusnya, aras menganalisis. Murid dapat membandingkan hasil kerja kumpulan dan penambahbaikan melalui komen guru setelah mereka melakukan pembentangan. Akhir sekali, elemen merentas kurikulum iaitu melalui aktiviti dalam kumpulan, nilai seperti keberanian, kerjasama, berdaya saing, tolong-menolong dapat diterapkan. Dan akhir sekali, nilai berdaya saing yang positif di mana guru akan memberikan ganjaran seperti gula-gula untuk mewujudkan nilai berdaya saing yang baik dalam kalangan murid. Bahagian yang terakhir adalah penutup. Penutup dilakukan selama 10 minit bagi menutup PDP pada hari tersebut. Penutup dimulai dengan murid menjawab soalan uji minda berkaitan fotosintesis. Strategi pembelajaran yang digunakan ialah strategi berpusatkan guru dan murid di mana guru dan pelajar sama-sama terlibat dalam aktiviti ini. Pendekatan yang digunakan juga ialah pendekatan komunikatif iaitu berfokus kepada interaksi dan komunikasi di dalam bilik darjah. Baiklah, selesai dengan justifikasi untuk setiap aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai isu pembelajaran yang harus ditangani. Jadi, RPH ini sebenarnya dibina berdasarkan isu-isu yang berlaku seperti yang pertama ialah masalah luar bandar, iaitu dari segi kekurangan kemudahan infrastruktur dan infostruktur. Maka, guru menggunakan BBM seperti kad gambar, kertas mahjong dan pen warna yang lebih mudah didapati sebagai medium untuk murid melakukan pembentangan. Seterusnya, isu kelas dengan bilangan pelajar yang ramai, terdapat 36 murid. Maka aktiviti dalam kumpulan kecil seperti 4 murid dalam satu kumpulan adalah relevan. Murid akan lebih memberi tumpuan kepada pembelajaran serta mereka dapat melaksanakan tugasan yang diberi dengan lebih berkesan. Dalam mengatasi masalah pelajar yang dilihat kurang bermotivasi, guru mengaplikasikan teori pelaziman operan yang diperkenalkan oleh Skinner iaitu menggunakan penugahan positif untuk menggalakkan sesuatu tingkah laku. Semasa menjalankan aktiviti ketiga iaitu menghasilkan sebuah lakaran tumbuhan beserta penerangan tentang keperluan dan hasil proses fotosintesis, penglibatan aktif murid ditekankan di mana murid-murid yang terbaik dalam pembentangan hasil kerja tersebut akan diberikan penugahan iaitu dihadiahkan gula-gula. Oleh itu, pendekatan penugahan positif yang digunakan ini dapat meningkatkan lagi motivasi murid untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Dalam mengatasi masalah tahap pengetahuan dan kemahiran berbeza yang dimiliki murid, teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Gardner diaplikasikan dalam aktiviti pembelajaran. Bagi aktiviti murid membuat kesimpulan hasil daripada tayangan video proses fotosintesis akan memberi peluang kepada murid yang kemahirannya lebih kepada kemahiran linguistik. Ini kerana pelajar dengan kecerdasan verbal linguistik tinggi cenderung untuk belajar dengan lebih baik dengan berbincang dan berdebat mengenai apa yang mereka pelajari serta membuat kesimpulan dengan baik. Seterusnya, melalui aktiviti menghasilkan sebuah lakaran tumbuhan beserta penerangan tentang keperluan dan hasil proses fotosintesis serta membentangkan yang dapat meraihkan pelajar yang mempunyai kecerdasan ruang visual. Murid yang mempunyai kecerdasan ini dapat menggunakan warna secara sempurna dan mempunyai daya imajinasi yang kuat. Dalam aktiviti ini juga, meraihkan murid yang mempunyai kecerdasan interpersonal.
Kecerdasan interpersonal merujuk kepada murid yang dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain dan dapat menyumbang dalam aktiviti pembentangan dengan sangat baik. Oleh itu, aktiviti pembelajaran ini akan menarik minat murid-murid untuk belajar terutama kepada mereka yang cenderung ke arah kecerdasan verbal linguistik, ruang visual dan kecerdasan interpersonal. Dapat disimpulkan, walaupun di dalam kelas mempunyai pelajar yang pelbagai pengetahuan dan kecerdasannya, melalui teknik dan strategi yang dirangka dengan betul, dapat meraihkan semua kemahiran murid tidak kira murid yang bijak, sederhana maupun lemah.